marilah kita mendengar petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang diwahyukan dan disebut di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Suratul Hajj. Yang bermaksud diizinkan kepada orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka itu telah dizalimi dan Allah Maha berkuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka. Mereka itu ialah orang-orang yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang dihalau dari bumi Mekah. Tidak ada kesalahan yang dilakukan melainkan kerana mereka berkata Rabbunallah, Tuhan yang mencipta dan mengurus urusan kami ialah Allah. Dan kalaulah sekiranya Allah tidak menjadikan manusia itu bertolak menolak, berlawan di antara satu sama lain, golongan yang menegakkan Islam dengan golongan yang menentangnya, nescaya dibinasakanlah rumah-rumah ibadat penganut agama Yahudi, gereja-gereja penganut agama Kristian, sembahyang-sembahyang orang yang bukan Islam, dan masjid-masjid yang disebut di dalamnya nama Allah. Demi sesungguhnya Allah menolong sesiapa yang menolong bagi menegakkan agamanya. Sesungguhnya Allah itu Maha kuat lagi Maha perkasa. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah bumi, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik dan mereka mencegah kemungkaran, dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Ayat ini bersempena dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu peristiwa yang besar di dalam agama Islam, sehingga kita menjadikan peristiwa ini permulaan tahun bagi umat Islam. Peristiwa yang besar ini ialah untuk menunaikan satu kewajipan yang besar, iaitulah mendirikan negara atau kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan yang menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, hukum-hukum Allah yang adil, cara hidup yang baik, yang tepat dengan sifat semula jadi manusia. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menyebarkan agama Islam kepada seluruh manusia dan mempertahankan agama Islam ini dari sebarang gangguan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan berperang bagi menentang mereka yang menentang Islam. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengajar kita dengan adab-adab yang mulia dan akhlak yang mulia. Di samping kita menegakkan agama kita, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memaksa penganut agama lain masuk Islam.
Tidak boleh dipaksa sekali-kali. Kerana Islam mestilah dengan iman yang sebenar, dengan rela hati memaksa orang masuk Islam, melahirkan ramainya orang-orang munafik di dalam masyarakat Islam. Islam mewajibkan dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menegakkan Islam yang adil, Islam yang baik, Islam yang menjadi contoh kepada manusia. Apabila kita berkuasa dan memerintah, kita tidak boleh memaksa orang lain menganut agama Islam. Kita diperintah oleh Allah menunjukkan ajaran Islam yang adil, yang baik. Apabila Nabi SAW memerintah para sahabatnya menghadapi tentera Rom, dan apabila Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Amir Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengerahkan bala tentera Islam untuk menghadapi musuh-musuh Islam daripada timur dan barat. Apabila mereka menyediakan bala tentera untuk menentang Islam, tiap-tiap orang penglima Islam diberi nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberi nasihat oleh khalifah-khalifah Islam. La taqtulu imra'atan wala shaykhan kabiran wala tiflan saghiran wala rahiban fi sawm'atihi wala asifan wala tajiran wala taqta'u sajaratan musmirah wala taghduru wala tumathilu. Jangan kamu membunuh kanak-kanak, jangan kamu membunuh orang tua, jangan kamu membunuh orang perempuan, jangan kamu membunuh padri-padri yang sedang beribadat di gereja-gereja mereka, jangan kamu membunuh peniaga-peniaga, petani-petani dan orang biasa, jangan kamu memotong pokok-pokok tanaman orang, jangan kamu menyincang mayat-mayat yang sudah mati, jangan kamu khianat perjanjian yang dibuat dengan orang yang bukan Islam. Itulah adab yang diajar oleh Islam. Walaupun kita berkuasa, kita tidak boleh memaksa orang-orang yang bukan Islam. Dalam keadaan kita berdakwah, kita tidak boleh mengganggu kebebasan beragama. Maka tidak akan membakar gereja, tidak akan membunuh padri, tidak akan mengganggu penganut agama lain dengan paksa, adalah di luar daripada adab Islam yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan berperanglah kamu pada jalan Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang melampaui batas. Kita disuruh menentang musuh-musuh Islam yang menyerang kita. Dalam keadaan demikian, Allah Ta'ala melarang kita melampaui batas. Sekiranya kita melampaui batas yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdosa. Perjuangannya tidak ada pahala lagi, tidak diberi kelebihan oleh Allah, dan tidak mendapat fadilat. Dalam keadaan yang tegang, musuh-musuh Islam mengganggu orang Islam, melakukan tindakan-tindakan yang boleh menimbulkan kemarahan, kita hendaklah menguasai kemarahan kita. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa asyadidu bis-sur'ah wa innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat, orang yang pahlawan, seorang yang gopoh dan bertindak melampaui batas secara melulu, tetapi seorang yang hebat, yang sebenarnya pahlawan, ialah orang yang boleh mengawal dirinya ketika menghadapi kemarahan. Itulah akhlak yang diajar oleh Islam. Dalam keadaan kita dihangatkan oleh isu
menggunakan nama Allah oleh orang-orang yang bukan Islam. Kita tidak boleh melarang mereka menggunakan agama Allah di gereja mereka, menggunakan agama Allah dalam amalan mereka. Mereka percaya kepada Allah yang menjadikan alam. Walaupun mereka salah makna dalam menggunakan Allah. Kerana Allah itu bermakna tidak ada Tuhan yang lain, hanya Dia sahaja. Tidak ada Tuhan yang lain disembah, malaikat Dia sahaja. Itu makna Allah. Dalam keadaan mereka mengadakan Tuhan yang lain daripada Allah, melantik anak Tuhan, melantik isteri Tuhan, itu kesalahan mereka. Kesalahan mereka. Kita hendaklah membetulkan kesalahan itu, sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghantar surat kepada raja-raja yang menganut agama Islam, di mana surat itu ditulis dengan firman Allah Ta'ala, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, alla na'budu illallah, wa la nusyrika bihi syai'a, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, fa in tawallau faqulu ashhadu bi anna muslimun." Katakanlah, wahai golongan ahli kitab, wahai orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian, marilah kita kepada kalimah yang sama. Kalimah yang sama di antara kami dan kamu, iaitulah Allah. Dengan kita tidak boleh menyembah malaikat Allah sahaja. Dengan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dengan kita tidak boleh melantik sesama kita, padri-padri, pemimpin-pemimpin agama dan pemimpin negara, mengadakan undang-undang sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Kami berbeza dengan kamu. Tidak sama dengan kamu. Bila kami menyebut Allah, kami menyembah Allah sahaja. Kami tidak menyembah yang lain daripada Allah. Kami tidak menjadikan ulama-ulama kami boleh mengampunkan dosa seperti padri-padri kamu. Kami Islam yang sebenar. Bila Islam yang sebenar hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Namun demikian, kita tidak boleh paksa mereka masuk Islam. Kita tidak boleh membakar gereja mereka. Kita tidak boleh membunuh padri-padri mereka. Ini dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita naklah menjadi orang Islam yang bijak, orang Islam yang adil, orang Islam yang mengajak orang lain masuk Islam, bukan sahaja bercakap, tetapi dengan menunjukkan undang-undang Allah yang adil, undang-undang Allah yang baik. Biar mereka tengok, lihat, rasa undang-undang Allah yang baik. Bukan dengan cara kita membakar gereja. Bukan dengan cara kita menghentam dan memukul mereka. Itu adalah melampaui batas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang akan memberikan kepada mereka kuasa memerintah bumi, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, mereka mencegah kemungkaran, dan bagi Allah sahajalah akibat segala urusan. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم.